Faedah yang pertama, ayat 16. Wa minhum man yastami'u ilaik. Ada di kalangan munafik mari dengar Nabi kuliah, tapi tak masuk telinga, tak masuk akal, tak masuk otak. Yang adanya mereka mari cuba-cuba nak memporak-perandakan, nak main-main Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat ini Allah kata apa? Dia tak tahu apa yang mereka dengar saja tak tahu apa. Ayat ini menunjukkan bahawa ada satu kumpulan dalam dunia Islam ini, nama dia kumpulan munafik wal iyaz billah. Orang munafik ini dia pergi majlis bukan nak belajar, pergi nak attack, pergi nak orang panggil nak buat isu, itu je. Kalau dia dengar benda-benda pelik, tu yang dia sebarkan. Ni benda ni berlaku kepada sebahagian daripada reporter, wartawan, blogger dia mari. Di manakah dia boleh buat tajuk untuk mensensasikan dia punya berita, sedangkan banyak lagi konten lain ni kata orang ambil maklumat tajuk luar daripada apa yang orang cakap. Ini je bahaya ni. Dia mari perangai-perangai macam ni wujud atas dunia. InsyaAllah malam ni kita ada satu forum perdana, tajuk dia sastra, kedudukan sastra dalam dunia Islam. Memang penting sastra, tapi sastra yang tidak dikawal dengan keimanan, dia jadi seperti ayat wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Orang-orang ahli syair ni diikuti oleh puak-puak yang lara. Jadi kita tak mau. Kita nak sastrawan muslim yang boleh menghidupkan hati dan kepahaman masyarakat kepada Islam. Ini penting. Mana dalam ayat ini Tuhan sebut ada kumpulan ini macam tu perangai dia. Kumpulan ini Allah Ta'ala gambarkan pengikut hawa nafsu, dan mereka telah tertutup hati mereka daripada menerima keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Satu kumpulan. Faedah yang kedua, kita pindah kepada ayat 17. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang baik, orang yang menerima petunjuk ke jalan yang benar, Allah Ta'ala tambahkan keimanan, kepahaman mereka dan meningkatnya ketakwaan mereka. Kita mengatakan bahawa ayat ini menjadi hujah bahawa iman itu bertambah dan berkurang. Hujatun alal murji'ah. Puak-puak satu kepahaman sesat, nama dia murji'ah, dia kata tak, iman itu satu level saja. Tapi bagi kita ahlus sunnah, iman yazidu wa yanqus, bertambah bila kita belajar, kita kuatkan semangat, kita beramal, maka iman itu bertambah. Terdapat banyak ayat yang menyebut tentang ayat itu bertambah. Macam ayat suratul Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibaca ayat Allah, bertambah iman. Dalam ayat lain Tuhan kata, Allah sebut liyazdadu imanan, untuk menambahkan keimanan. Jadi iman itu bertambah. Kalau siapa kata tak bertambah, maka itu dipanggil kumpulan murji'ah. Apa dia murji'ah? Murji'ah ni bagi dia sudah mengucap 2 kalimah syahadah, gilah. Nak minum arak ke, nak mentah ke darah apa pun, tidak jadi masalah. Allahul musta'an. Baik. Yang ketiga dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut walladzina ihtadaw, orang yang ikut petunjuk, ikut Quran, ikut hadis, akan bertambah iman. Maka kata di para ulama, sebaliknya annal ma'asi, siapa dia buat maksiat, menjadi sebab kepada lupa ilmu dan hilang keberkatan, hilang maklumat. Jadi bahaya sekali. Jadi sebab-sebab yang kita kena cari sebab Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita. Kalau tidak, kita duduk dalam keadaan yang kita tidak baik. Karena itu tanda kata-kata hikmat daripada ulama, man amila bima alima. Mula-mula mi dulu, man amila bima alima. Huruf sama, 3 huruf. Amila, yang kedua alima. Siapa beramal dengan apa yang dia belajar, ilmu yang dia ada, aurasahullahu ilma ma lam ya'lam.
Allah Ta'ala akan buka dalam hati dia ilmu yang dia tak belajar, yang dia tak tahu lagi. Tuhan akan bagi ilmu. Kita kena belajar, kena ngaji lah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzina ihtadaw zadahum huda. Siapa dia ikut petunjuk, Allah tambahkan lagi. Wa atahum taqwahum. Jadi itu dia panggil, siapa dia nak ilmu, dia kena beramal. Siapa tak nak ilmu, belajar saja tak sebuat. Na'udzubillah. Faedah yang keempat, fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah. Mereka nak tunggu apa lagi? Kiamat, kematian itu datang tiba-tiba. Tapi Allah Ta'ala bersikap adil. Dia beri tanda. Orang nak mati ni ada tanda. Uban naik, umur meningkat, sakit tu sakit ni, itu dia panggil tanda. Bagi kiamat besar pun ada tanda-tanda dia sendiri. Maka ayat ini, tulis pelajar, fihi al-hathu ala al-isti'adad. Ayat ini mengajar kepada kita sentiasalah buat persiapan untuk menghadapi saat kematian yang mengejut. Fa inna mautal insan qiyamus saati. Maknanya siapa dia mati, kiamatlah bagi dia. Jadi orang yang tahu dia akan kiamat, dia kena buat persiapan kuat banyak-banyak. Kalau tidak, dia duduk dalam keadaan yang sangat berbahaya. Mati-mati kita tak ada persiapan, rugi ke tidak? Jawabnya sangat rugi. Yang terakhir, yang kelima, Allah Ta'ala ajar kepada kita, fa'lam annahu la ilaha illallah. Adalah kamu mengetahui bahawa, yakin, bukan cakap tahu saja. Kalau tahu saja, ramai orang kafir tahu. Mu tahu ada Tuhan, ada, tapi dia tak beriman. Maka kata di para ulama, al-ilmu la budda fi min iqraril qalbi. Ilmu itu mesti mantap dalam hati dia percaya dan terpancar ke anggota. Maka wat tariqu ila al-ilmi, tulis ni pelajar, jalan untuk mendapat ilmu, mengenali Allah Azza wa Jalla itu melalui beberapa cara. Jalan untuk mendapat ilmu bagi mengenali Allah, kita kena melalui beberapa cara. Yang pertama, yang paling besar, tulis nombor satu, yang utamanya tadabbur asma'ihi wa sifatihi wa af'ali. Sentiasalah kita mengkaji, meneliti, tadabbur nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, af'alullah, makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala buat ini, ad-dallati ala kamalihi wa azamatihi wa jalalatihi, yang menunjukkan kepada sempurnanya Allah, keagungan Allah. Jadi bila kita nak kenal Allah melalui tiga: nama, sifat, makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Itu yang pertama. Jalan yang kedua, tulis nombor dua, al-ilmu bi annahu ta'ala al-munfaridu bil khalqi wat tadbir. Kita mesti tahu Allah Ta'ala yang tunggal, yang esa, yang mencipta dan menyusun, atur, tadbir alam ini. Maka ini dia panggil fayu'lamu bidzalika annahu al-munfaridu bil uluhiyah. Maka disitulah kita tahu bahawa kuasa itu kuasa Allah. Kuasa kita nak sembah juga mesti sembah Allah Azza wa Jalla, jangan sembah benda lain. Yang ketiga, jalan yang ketiga, al-ilmu bi annahu al-munfaridu bin ni'amiz zahirati wal batinah. Kita juga kena sedar semua yang kita dapat ni, yang zahir yang batin itu adalah bahawa yang memberi kepada kita apa dia, nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Tuhan yang bagi nikmat. Allah bagi pada kita hidup, Allah bagi kita rezeki, Allah bagi pada kita agama, Allah bagi pada kita beragama, Allah bagi pada kita kepahaman ikut Quran, ikut sunnah, dan macam-macam lagi. Maka yang menyebabkan bila kita sedar pemberi rezeki, pemberi nikmat yang benar hakiki Allah, maka kita kena menyayangi Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Yang keempat, manarahu wa nasma'u minas thawab. Kita dengar Allah janji pahala kepada orang baik. Nikmat-nikmat akan disediakan kepada orang yang murni tauhid kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan bagi kemenangan, Allah Ta'ala bagi pertolongan. Maka kita tahulah bahawa yang memberi pertolongan kepada kita Allah. Maka jangan sekali-kali kita minta pertolongan lain daripada Allah Azza wa Jalla.
dalam perkara yang manusia tak mampu. Nak minta tolong akak barang, tolong masak nasi tak apa, tapi pertolongan, pergantungan hati itu mesti dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, kita juga kena kenal musuh Allah, mengenali musuh Allah, berhala-berhala, ideologi ism dia panggil ni, isma ni, kepahaman apa dia punya mazahibul haddamah, kita kena kenal. Kalau kita tak kenal benda sesat, nanti kita tersesat sama. Sebab itulah kata orang, kata Sayyidina Umar, Umar kata apa, la tanqudanna ural islami urwatan, simpulan ikatan iman ini terhurai satu-satu. Mana-mana orang yang membesar dalam keadaan jahiliyah, dalam Islam dia tak kenal jahiliyah. Jadi kita kena kenal juga jahiliyah, barulah kita boleh faham insya-Allah. Yang keenam, ittifaqu kutubillah ala zalik. Semua kitab-kitab Allah Taala mengajar kepada kita supaya tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, ani abudullah wajtanibut tagut, jauhkan diri daripada tagut. Inilah di antara dalil-dalil, tanda-tanda yang kita kena belajar untuk mengetahui, mengenali Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ini orang yang kenal Allah. Bila kita kenal, apa natijah? Wastaghfir li dzambik. Sentiasalah minta ampun, sentiasa minta maaf, sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita duduk di bawah naungan bayangan yang Allah Ta'ala beri, keredaan Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tamatlah kita 5 faedah yang dapat kita ambil daripada ayat yang kita baca pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kepahaman yang baik dan juga dapat beramal dengan apa yang kita belajar. Kita termasuk di kalangan orang yang walladzina tadau zadahum huda. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.